Hai murid-murid, nama saya Cikgu Farhana, guru sains anda pada hari ini. Sudahkah anda bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Pada hari ini, kita akan membincangkan topik 5.3 Pembersihan air dan pembekalan air. Bolehkah murid-murid namakan beberapa sumber air yang terdapat di bumi? Ya, contohnya air hujan, mata air, air sungai, air laut dan juga tasik. Topik ini telah dibincangkan oleh murid-murid semasa berada di sekolah rendah. Adakah air-air dari sumber-sumber tersebut boleh terus disalurkan ke rumah-rumah? Ya, tepat sekali. Tidak boleh kerana air-air itu perlu dirawat terlebih dahulu. Mengapakah air perlu dibersihkan? Air perlu dibersihkan untuk menyingkirkan bau, rasa, warna, mikroorganisma dan juga bahan terlarut. Jadi, jom kita lihat kaedah-kaedah pembersihan air yang boleh dilakukan. Terdapat 4 kaedah pembersihan air yang boleh dijalankan, iaitu: pertama, pendidihan; kedua, penurasan; ketiga, pengklorinan; dan keempat, penyulingan. Mari kita lihat kaedah pembersihan air yang pertama, iaitu pendidihan. Kaedah pendidihan dapat membunuh mikroorganisma yang berada di dalam air. Cara untuk menjalankan kaedah pendidihan adalah: air perlu dididihkan sehingga mencapai takat didih. Mikroorganisma kebiasaannya akan mati pada suhu yang terlalu tinggi. Kaedah pembersihan air yang kedua ialah penurasan. Kaedah ini dapat mengasingkan benda asing terampai daripada cecair. Cara untuk menjalankan kaedah penurasan ialah dengan menggunakan pasir halus, pasir kasar, batu kecil dan juga batu besar seperti susunan radas yang ditunjukkan di dalam rajah. Air yang ingin dituras akan dituang daripada atas. Pembersihan air yang ketiga ialah pengklorinan. Kaedah ini juga dapat membunuh mikroorganisma seperti pendidihan. Cara untuk menjalankan kaedah pengklorinan ialah dengan memasukkan beberapa titisan larutan klorin ke dalam air. Kaedah pembersihan air yang keempat ialah penyulingan. Kaedah ini dapat menyingkirkan bahan terampai, menyingkirkan bahan terlarut dan juga membunuh mikroorganisma. Dengan kata lain, air yang terhasil daripada kaedah penyulingan adalah air yang bersih dari segi fizikal dan juga kimia. Cara untuk menjalankan kaedah penyulingan ialah air akan dipanaskan di dalam kelalang dasar bulat. Steam panas akan naik ke atas dan seterusnya memasuki kondenser Liebig. Steam panas akan bertukar menjadi titisan-titisan air kerana perubahan suhu yang ketara. Titisan-titisan air akan jatuh ke dalam bikar yang disediakan. Air yang terhasil daripada proses penyulingan dipanggil air suling. Pernahkah murid-murid terfikir bagaimanakah nasib negara-negara yang tidak mempunyai sumber air yang mencukupi untuk menampung keperluan air di negara mereka? Bagaimana ya? Sesetengah negara yang mengalami kekurangan sumber air menggunakan cara alternatif bagi mendapatkan bekalan air untuk kegunaan manusia. Sebagai contoh, negara Singapura menggunakan teknologi moden untuk mengitar semula air kumbahan untuk dijadikan air minuman dan juga untuk kegunaan harian. Projek ini dinamakan sebagai New Water. Rujuk buku teks muka surat 115 untuk maklumat lebih lanjut. Murid-murid juga boleh melayari website www.pub.gov.sg untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan projek New Water. Baiklah, sekarang mari kita berfikir sejenak. Bagaimana pula negara kita menjalankan proses rawatan air sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Adakah murid-murid telah tahu? Jom kita sama-sama belajar. Air dari sumber air akan disalurkan ke loji pembersihan air untuk melalui 6 peringkat rawatan air, iaitu: pertama, penapisan; kedua, pengoksidaan; ketiga, penggumpalan; keempat, pengenapan; kelima, penurasan;
Dan yang keenam, pengklorinan dan pemfloridaan. Mari lihat video bagaimana proses rawatan air dijalankan. Mari kita lihat pada proses-proses yang terlibat dalam rawatan air. Air melalui penapisan untuk menyingkirkan zarah-zarah terampai yang besar seperti sampah, dahan pokok, daun dan ranting. Air kemudian dipam ke atas untuk melarutkan oksigen di dalam udara bagi menghilangkan rasa dan bau yang tidak menyenangkan. Kemudian, alum dan kapur mati ditambahkan kepada air dalam proses penggumpalan. Alum menjadikan zarah-zarah kecil melekat antara satu sama lain dan membentuk gumpalan padu yang lebih besar dan tenggelam lebih cepat. Kapur mati mengurangkan keasidan air. Gumpalan yang berat dan besar terenap di dasar tangki dan disingkirkan melalui proses pengenapan. Air dialirkan melalui satu siri penuras pasir untuk menyingkirkan zarah-zarah pepejal yang masih ada semasa proses penurasan. Seterusnya, air menjalani pengklorinan dan pemfloridaan. Sejumlah kecil sebatian florida ditambahkan kepada air untuk mencegah pereputan gigi. Sejumlah kecil klorin ditambahkan kepada air untuk membunuh mikroorganisma. Air disimpan di dalam tangki yang bersih dan tertutup selama 1 hingga 2 hari untuk membunuh mikroorganisma yang masih ada. Akhir sekali, air terawat disimpan di dalam tangki dan sedia untuk dibekalkan ke rumah kita. Bagaimana? Mudah bukan? Murid-murid boleh menggunakan ringkasan ayat ini untuk memudahkan murid-murid mengingat proses rawatan air. T untuk tapis, OK untuk oksida, G untuk gumpal, E untuk enap, TU untuk turas, K untuk klorin dan juga florida. Maka boleh diringkaskan menjadi tok getuk. Atau murid-murid bolehlah mencipta ayat atau perkataan sendiri yang lebih mudah untuk diingati. Baiklah murid-murid, di dalam tajuk ini, murid-murid telah pun mempelajari pertama, kaedah pembersihan air. Kedua, cara menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air. Dan yang ketiga, sistem pembekalan air. Dengan itu, saya, Cikgu Farhana berharap agar murid-murid dapat memahami topik ini dengan baik. Sekian, jumpa lagi. Bye.